Alright, what's up guys? Welcome back to Kita United. Okay, hari ni aku akan bincangkan dengan korang mengenai perlawanan Man United menentang Wolves hari tu yang berlangsung pada pukul 3 pagi hari Selasa waktu Malaysia lah. Okay, Man United telah menangi perlawanan tersebut dengan jaringan 1-0 hasil jaringan Rafael Varane. Okay, so aku akan buat review mengenai game ni daripada awal sampai habis, dan selepas tu aku akan top up sedikit mengenai satu recent news ataupun breaking news mengenai Harry Maguire. So kalau korang nak tahu apa jadi dengan Harry Maguire baru-baru ini, korang kenalah tengok sampai habis. Okay, sebelum kita bermula, seperti biasa aku nak jemput korang untuk join group Telegram Kita United. Kat situ kita ada community fan-fans Man United dekat Malaysia, dan dekat situ kita akan bincangkan mengenai isu-isu semasa mengenai Man United dan juga apa yang terjadi pada ketika ini. So check it out, group tersebut, link ada dekat dalam description box. Okay, let's get to it. Okay, Man United menentang Wolves. Satu perlawanan yang bagi aku agak mengecewakan juga. Walaupun kita menang, aku rasa aku okey je. Asalkan kita menang, aku okey. Tapi bila korang tengok game tu, korang akan rasa sedikit kecewa dengan kita punya taktikal. Sebab apa? First, ini adalah line up dia. Andre Onana sebagai goalkeeper. Dekat belakang kita ada Wan-Bissaka, Rafael Varane, Martinez dan juga Luke Shaw. Dekat bahagian midfield pula kita ada Casemiro dengan Mount, Bruno sebagai number 10 seperti yang aku cerita sebelum ni, Anthony sebelah kanan dan juga Garnacho sebelah kiri, dan Marcus Rashford sebagai top striker. Taktikal yang Erik ten Hag terapkan adalah seperti yang kita tengok dalam friendly sebelum ni. Dia akan main very high pressing, very high defensive line, dan disebabkan tak ada pure number 9, mereka akan cuba bawa bola masuk ke dalam kotak. So banyak short passes ke dalam kotak, cuba dribble inside the box, dan itu adalah corak permainan yang ditunjukkan oleh Man United menentang Wolves. Dan Wolves pula, diorang main very deep. Diorang tak main high pressing. Kebanyakan tim dah mula main high pressing, tapi tidak seperti Wolves. Diorang defense very deep dan tak banyak melakukan tackle-tackle untuk mendapatkan bola. Dan kebanyakan pemain-pemain Wolves ni lebih kepada menunggu mistake yang dilakukan oleh pemain-pemain Man United. So mereka akan rely kepada counter attack untuk melakukan serangan. Dan sepanjang game Man United menentang Wolves, itulah taktikal yang digunakan oleh Wolves. Okay, so first half Man United bermula dengan agak slow lah. Memang slow lah bagi aku. Terlalu banyak back pass, terlalu berhati-hati untuk merencana serangan. Banyak attack yang kita buat adalah melalui sebelah kiri, melalui Garnacho. Macam biasalah, Garnacho kalau dapat bola dia akan cuba dribble, beat defend. Tapi pada malam tu Garnacho tidak berapa menjadi. Sebab kebanyakan defender dia dah tahu Garnacho akan main macam mana. Dia akan cuba tutup ruang daripada bagi dia dribble bola. Dan apa yang Garnacho buat pula, kebanyakan decision making yang dia buat tu adalah sangat mengecewakan lah. Sebab ada a few chances yang dia sepatutnya boleh membuat hantaran, ada few chances yang dia decide untuk shoot walaupun dia tak ada ruang. Dan ini adalah peluang-peluang yang patut kita gunakan sebaik mungkin untuk dapatkan gol. Dan Varane pula, Varane kalau bukan setakat defensif, dia juga pergi attacking juga. Dia ada peluang untuk dapatkan jaringan melalui header dekat dalam kotak, dekat dalam 6 yard box guys. 6 yard box guys. Tapi header dia aku tak tahu apa jadi, ke mana dia heading bola tu. Mungkin ada defender pressure dia untuk bagi dia lost balance untuk dapatkan header tu. Tapi itu tak sepatutnya berlaku lah. Okay, benda tu adalah rutin dia, sepatutnya rutin dia untuk dapatkan jaringan tu. Tapi nak buat macam mana, bola pun tersasar ke luar. Itu adalah antara Man United punya serangan-serangan yang dilakukan sepanjang first half lah. Wolves pula, dia punya defense very solid, okay, very discipline. Dia tak buat banyak kesilapan sangat. Dan mereka punya taktikal macam aku cakap tadi, menunggu kesilapan yang dilakukan oleh Man United. Dan betul-betul jadi guys, betul-betul jadi. Midfield kita banyak hilang bola. Midfield kita sepatutnya control the game, control the pace. Dan ada kalanya bila dia kena pressure sikit, terus hilang bola. Dan bila Mason Mount dengan Bruno dah ke mana-mana dah, tinggal si Casemiro seorang-seorang dekat tengah-tengah tu, senanglah play Wolves ni yang laju gila babang ni beat dia, dan Casemiro pun tak dapat nak stop ball tu. Kita punya defense dah mula kena expose. Banyak counter attack yang dilakukan oleh Wolves, tapi kita bernasib baik. Semua serangan dia ataupun finishing dia tak kena dengan target. Kebanyakan shooting diorang
CP nak masuk gol, ada yang poor decision making dekat final third. Jadi kita bernasib baik dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Wolves ni. Dan ada satu part pula, bila kita kena counter attack atas kesilapan daripada midfield kita, defender kita terpaksa berkorban ataupun terpaksa draw foul untuk stop serangan Wolves ni. Antara mangsa defend kita yang terpaksa buat draw foul ni adalah Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw yang terpaksa dilayangkan kad kuning pada first half tau. Jadi bila kalau diorang dah kena yellow card awal lagi dekat dalam first half, memang akan sangat berisiko tinggi untuk kena second yellow dalam second half. Dan mujur tak ada apa-apa yang tak diingini berlaku semasa first half ni. Semasa second half, Erik ten Hag telah membuat pertukaran dengan mengeluarkan Martinez dan memasukkan Lindelof sebagai langkah selamat. So, first half kita bernasib baik dan kita berharap waktu second half tu kita akan improve kita punya game. Dan bila second half dah mula, ada pertukaran-pertukaran dilakukan, antaranya Mason Mount dikeluarkan dan dimasukkan Christian Eriksen, Garnacho dikeluarkan dan dimasukkan Sancho. Dan bila Sancho masuk ni guys, barulah nampak kita punya attacking tu lebih tersusun tau bagi aku. Apa yang aku nampak, Sancho lebih control tempo, tak kelang kabut sangat untuk buat serangan. Dia lebih kepada composure dia, cuba beat defender dulu, tak tergopoh-gopoh. Bila ada peluang untuk dia pass, bila ada peluang untuk dia dribble. So itu Sancho. Bagi aku lebih bagus lah daripada apa yang Garnacho buat, sebab kebanyakan yang Garnacho buat semasa first half tu lead to mistake. Dan ini tidak berlaku kepada Sancho. Dan bila kita tengok Man United dah mula menukar player-player attacking ni, Wolves dah mula main untuk seri. Diorang cuba defend, asal boleh defend, diorang akan defend supaya Man United tak dapat menjadikan gol. Tapi kita kena ingat, kita bukan semudah tu untuk menyerah kalah. Kita attack. Dan ada satu passing daripada Bruno Fernandes, lob bola kepada Aaron Wan-Bissaka, dan Wan-Bissaka membuat first timer cross tepat kepada Rafael Varane, dan Rafael Varane berjaya menjaringkan gol. Dan itulah gol tunggal untuk Man United pada malam itu, 1-0. Dan selepas tu aku really berharap mereka akan cuba push lagi Wolves untuk dapatkan second goal and kill the game. Tapi itu tak terjadi. Itu tak terjadi. Sebaliknya, Wolves pula mula attack. Waktu ni aku nak beritahu korang, aku nervous gila. Sebab diorang attack tak berhenti. Attack. Dan kita terpaksa rely kepada Andre Onana untuk buat beberapa save. Dan mujur Andre Onana memang dapat kekalkan dia clean sheet dia pada malam tu. Dan save tu menyelamatkan kita punya 3 point. So Andre Onana memang last 10 minutes tu banyak bertukus lumus menyelamatkan gol. Banyak serangan-serangan yang dilakukan berjaya dipatahkan. Dan aku really berterima kasih kepada Onana dan juga kita punya defenders yang dapat mengekang serangan daripada Wolves. So itu dia full game daripada Man United menentang Wolves. Aku rasa korang mesti tunggu-tunggu untuk aku ulas mengenai potential penalti pada penghujung perlawanan tu. Ada yang aku nak cakap mengenai penalti tersebut. Mungkin ada yang kata referee menyebelahi Man United. Aku nak cerita dengan korang pendapat aku mengenai insiden tersebut. Cross dilakukan, ada dua player Wolves cuba challenge untuk bola tersebut, dan Andre Onana cuba save bola tu daripada dapat kepada pemain-pemain Wolves. Apa yang terjadi adalah mid-air collision. Aku tak rasa Onana intentionally untuk merempuh player-player Wolves tu, tapi tangan dia, kalau korang tengok tangan dia, dia cuba capai bola. Mata dia pun tak tengok player Wolves, dan mereka on air dua-dua. Dan itu adalah reason yang bagi aku mid-air collision yang tidak akan memberikan penalti kepada pemain-pemain Wolves. Itu adalah bukanlah intentionally untuk jatuhkan player, tapi lebih kepada challenge antara defender dengan goalkeeper on air. So bukan penalti bagi aku. Overall tactically Man United menentang Wolves bagi aku adalah sangat-sangat menyedihkan. Walaupun 3 points, aku terima 3 points. Ia adalah 3 points yang penting, sebab kita tahu dengan squad yang kita ada sekarang, susah untuk kita rencana serangan yang lebih proper. Sebab Marcus Rashford bukan number 9 dan dia main number 9. Kita tahu Marcus adalah left winger. Jadi aku berharap next game dia akan mula diletakkan di sebelah kiri, position dia. Dan yang kedua, kita punya midfield. Midfield kita kena control game lah weh. Midfield kena control ball, kena control tempo of the game, dan tak boleh buat mistake-mistake seperti yang dilakukan pada game menentang Wolves tu. Bruno, Mason Mount, Garnacho, Anthony tak boleh buat mistake-mistake seperti yang telah dilakukan dalam game tersebut. Kesian Casemiro tu, terpaksa cover, dan juga
kita punya defender terpaksa berkorban, terpaksa buat tactical foul untuk stop attacking. Dan kita bernasib baik lah. Kita bernasib baik yang Wolves tak dapat convert dia orang punya serangan kepada gol. Tu memang bernasib baik. Dan kalau kita fikirkan balik, macam mana kalau kita nak lawan dengan tim-tim yang lebih clinical bahagian depan? Okay? Kalau korang tengok Newcastle lawan Aston Villa, dia orang punya attacking atau counter attack tu very clinical. Itu baru Newcastle. Aku tak nak cerita pasal Man City lagi. Jadi sebelum kita prepare untuk menentang tim-tim macam ni, kita perlu step up our game dan really work hard untuk tidak buat mistake-mistake yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ini. So a lot of work need to be done. Aku harap Ten Hag akan cuba buat sesuatu. Sementara kita tunggu Rasmus Højlund untuk menyertai kita punya squad, dan kita berharap dalam masa terdekat Amrabat juga akan join kita punya squad untuk menguatkan barisan tengah. Dan ini adalah rating aku untuk player-players yang bermain pada malam tu. Okey, Andre Onana bagi aku bagi 7.5. Wan-Bissaka aku rasa aku bagi dia 7. Varane match winner bagi aku adalah man of the match, aku bagi dia 8. Defensively solid dan juga dia juga dapat pergi ke hadapan dan menjadikan gol. Martinez bagi aku 5 sahaja. Okey, 5 sebab mungkin dia dapat yellow, dan itu pun yellow yang terpaksa dia korbankan. Luke Shaw pula bagi aku 6.5, very average punya performance. Casemiro 6.5, banyak kali kena expose dengan Cunha. Quite slow juga performance daripada Casemiro untuk pembukaan game kali ini. Mungkin dia masih belum betul-betul fit ataupun physically ready untuk menghadapi high intensity game pada season ini. Mason Mount pula aku adalah 5, Bruno bagi aku 6, Anthony 6.5, Garnacho 5 saja, very disappointing. Rashford pula 6. Okey. Tapi aku tak salahkan Rashford sebab itu bukan position dia untuk dia bermain. Sancho selepas dia masuk ada memberi sedikit impact kepada squad, jadi aku bagi dia 6.5. Eriksen pun sama, cuba jadi creative force dalam midfield selepas menggantikan Mount, aku bagi 6.5. Lindelof selepas menggantikan Martinez banyak juga mengekang attacking daripada Wolves, jadi aku bagi 6.5. McTominay dan juga Pellistri tidak memberi apa-apa sumbangan sangat kepada squad, jadi aku bagi 6 untuk kedua-dua pemain tersebut. So bagi aku man of the match adalah Rafael Varane. So itu dia aku punya review mengenai perlawanan Man United menentang Wolves. Seperti yang aku janjikan kepada korang, aku akan ulas sedikit apa yang terjadi dekat Harry Maguire pada hari ini. Okey, baru-baru ini kita tahu minggu lepas West Ham telah membuat bidaan sebanyak 30 juta pound untuk dapatkan Harry Maguire. Dan West Ham juga telah mengoffer guys, mengoffer 120,000 pound seminggu sebagai gaji untuk Harry Maguire. Tapi masalah timbul bila Harry Maguire punya gaji dekat Man United adalah 190k seminggu. Dan masalah kedua pula timbul bila Man United season lepas kita dapat capai top 3 yang melayakkan kita untuk bermain dekat UCL pada season ini. Dan ia memberi kesan kepada gaji si Maguire juga. Mungkin ada kenaikan gaji Maguire pada season ni. Jadi ini adalah satu halangan kepada Maguire untuk dia keluar. Aku tak tahu macam mana aku nak cakap. Mungkin disebabkan duit lah, dia takkan keluar. Dan Man United juga cuba untuk selesaikan masalah ini dengan memberikan 6 juta pound kepada Harry Maguire untuk cover dia punya penurunan gaji dia. Tapi si Maguire ni nampak macam dia tamak sikit lah. Aku tak tahulah sama ada dia tamak ke, dia very kalkulatif ke, berkira ke. Dia minta 7 juta pound daripada Man United untuk cover gaji dia. Okey, secara mathematically aku tak adalah exactly kira gaji dia, tapi bila aku tengok dekat dalam kontrak Harry Maguire seperti ada yang dipaparkan dekat internet, Harry Maguire punya gaji setahun adalah sekitar 9 juta pound guys. Jadi kalau aku sebagai Man United mungkin terpaksa lah kot cuba berikan dia 7 juta pound untuk cover dia punya gaji tu. Tapi tak tahulah sama ada Man United nak buat ke tidak untuk benda ni, dan ia akan menjadi bebanan kepada Man United sebab kontrak Harry Maguire di Man United masih hidup sehingga 2026. Jadi ada lebih kurang 3 tahun lagi. Okay, 3 tahun lagi, dah lah gaji dia mahal, dia punya performance pun tak seberapa. Kalau dia tak keluar, terpaksalah tanggung gaji dia, dan ini akan menambahkan pening kepala kepada Erik ten Hag yang memang dia nak gantikan Harry Maguire yang mungkin dah tidak ada lagi dalam perancangan First 11, dan ia juga akan merencanakan rancangan Man United untuk dapatkan defender baru. Okey, selagi Harry Maguire ni tak keluar, kemungkinan player-player yang Erik ten Hag cuba target seperti Jean-Claude Todibo dan juga Benjamin Pavard kemungkinan terpaksa
dilupakan buat sementara waktu. Unless Man United bersetuju untuk bayar 7 juta pound kepada Harry Maguire supaya dia dapat dilepaskan kepada West Ham. Tapi juga perlu ingat juga, masalah bukan dekat bahagian Man United saja. Yang terbaru, West Ham juga telah cuba untuk mencari alternatif kepada Harry Maguire. Dan baru-baru ini dikatakan telah membatalkan hasrat untuk mendapatkan Harry Maguire daripada Man United. Ini adalah satu berita yang sangat-sangat mengecewakan dan aku harap kita akan jumpa jalan penyelesaian sebelum transfer window berakhir pada 1 September nanti. So, itu saja aku punya ulasan untuk kali ini. Apa pendapat korang mengenai game Man United menentang Wolves dan apa langkah yang korang akan buat untuk handle Harry Maguire? Okay, korang komen dekat bawah. So, itu saja. Sekiranya korang suka dengan video kali ini, make sure korang tekan butang like, share dan subscribe dan I'll see you in the next one. Bye-bye.